Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan pertolongan daripada Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Saya rasa dah hampir setahun kot saya tak datang surau tuan-tuan. Lama rasanya saya tak ke surau tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita belajar ataupun kita menuntut ilmu ini bukan semata-mata untuk kita jadi orang pandai. Tapi kita belajar ni dan kita cari ilmu supaya kita dapat menuju kepada Allah. Jika ilmu yang ada pada kita tak boleh menjadi asbab kita dekat kepada Allah, ilmu ni jadi sia-sia. Umur yang Allah bagi menjadi asbab kita dekat kepada Allah. Dan apa yang Allah kurniakan kepada kita dalam hidup ini semuanya menjadi asbab untuk kita dekat kepada Allah. Tapi kalau kita mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, kita tak boleh untuk hampir kepada Allah dan menuju kepada Allah, maka perkara itu jadi sia-sia. Perkara itu menjadi tidak berfaedah atas kita. Sebab itu kalam ulama menjelaskan dalam hidup ini kita kena kenal 3 perkara. Pertama, kena kenal Allah. Kenapa kita kena kenal Allah? Supaya kita sedar diri. Jika tidak, kita akan tidak sedar diri. Maka kita sentiasa akan jadi orang lalai dengan kehidupan. Yang kedua, kita kena kenal mana mudarat, mana manfaat. Ini mudarat, ini manfaat. Ketiga, kita kena mengenal akan perkara selepas kematian. Saya dan tuan-tuan pasti mati. Dan kita tak boleh nafikan perkara tersebut. Cumanya bila bertambah umur kita ni, kita rasa tak pergi menuju kepada Allah. Kalau kita pergi satu tempat, tanda dia makin lama makin dekat. Tapi kalau kita makin lama makin jauh, bermakna kita tak pergi lagi. Kita tak pergi lagi ni. Kita kena menuju kepada Allah. Tanda kita menuju kepada Allah, tanda dia makin lama makin dekat. Sebab itu, malam ini tuan-tuan, saya nak bawa diri saya menuju kepada Allah. Macam mana kita nak menuju kepada Allah? Satu, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya kalau nak pergi menuju kepada Allah. Kita tak mahu dipanggil secara paksa. Macam mana panggil secara paksa?
mati. Mati ni, kita sedia tak sedia, kita mati. Tapi jangan kita jumpa secara dipaksa, terpaksa. Jadi biarlah kita dapat menuju ke sana dalam keadaan kita radhiyallahu anhum wa radu anhum. Baru seronok. Kita dah bersedia dah nak pergi sana. Kita dah bersiap-siap nak pergi sana. Sebab itu Nabi pesan orang bijak ini bukan orang alim. Orang bijak ni bukan orang banyak ilmu. Orang bijak ini kata Nabi, mereka selalu muhasabah diri, kemudian mereka bersiap-siap untuk mati. Ini orang bijak. Ilmu ni kalau banyak, dia akan jadi harta aja. Harta ni kalau tak pakai, tetap kena hisap. Ilmu ni harta kita, tuan-tuan. Dan harta ni nanti kena hisap. Kalau kita salah guna harta, kita akan diazab. Kalau harta ni kita guna tempat betul, kita akan dapat rahmat. Jadi ilmu ni biar kita mengikut jalan orang terdahulu. Macam bumi kita di Terengganu ni, kita contoh orang dulu. Siapa orang dulu kat sini? Almarhum Tuku Palu, almarhum Tok Pulau Manis. Contohi mereka. Ikut jalan mereka. Mereka ni di kalangan orang bijak. Mereka ni bijak. Ilmu yang ada pada mereka ini, mereka pergi kepada Allah. Ilmu yang ada pada mereka, mereka bawa diri mereka ni pergi kepada Allah. Jangan kita lari daripada jalan orang terdahulu. Mereka ni tinggalkan kita supaya kita dah boleh ikut jalan tu. Mereka ni perintis. Ya, seolah-olah macam ni lah. Kita ada guide. Dia kata macam ni. Saya pergi dulu ya. Saya buka jalan ya. Nanti kamu ikutlah jalan ni. Ya. Apa yang saya dah buat jalan ni, kamu ikutlah. Malangnya, kita tak mau ikut. Kita pergi jalan lain. Sebab itu kita sesat. Sebab jalan tu mereka dah buat, dah tunjuk dekat kita. Ilmu yang ada, mereka tunjuk dekat kita. Ahli ilmu yang macam mana, ahlul amal yang macam mana. Sebab itu kita masih tersesat, kita pusing lagi, kita pusing lagi, kita pusing lagi, kita terus pusing dalam hutan. Kalau orang sesat dalam hutan, nanti kita tunggu orang azan. Baru nampak jalan. Kan selalu macam tu tak tuan-tuan? Kita bila cari orang sesat, ramai orang azan. Sebab apa? Sebab supaya dia nampak jalan. Ada tak kita fikir? Apa hikmahnya bila orang sesat dalam hutan, kita azan? Ketika engkau sesat jalan, nak balik-balik ingat Allah. Azan ni kan ingat Allah. Orang kita, dia pegang macam ni. Bila dia sesat dalam hutan, dia kata ditutup oleh jin. Betul tak? Kita tak nampak ke yang kita dah dihijab oleh syaitan dalam hidup ni? Dihijab dengan kehidupan ni. Kita sesat, pusing-pusing macam tu. Pusing-pusing macam tu. Pusing-pusing macam tu. Siapa yang azankan kita? Guru-guru kita lah.
Rupanya guru-guru kita yang azankan kita ni, kita tak nak dengar pula. Maksudnya, kita ni dah terlalu keras. Kita dah terlalu sesat. Dan kita tak nampak yang kita dah sesat. Sebab itu kita minta dengan Allah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lindungi kami ya Allah daripada jalan yang sesat. Saya selalu cakap dalam kuliah saya, hidup ni tak ada apa-apa sebenarnya, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir, saya pun fikir. Kita dah dapat apa dengan kehidupan ni? Tak ada apa pun. Cuba tuan-tuan fikir. Tak ada apa, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, orang yang berjalan menuju kepada Allah, antara sifat dia tak pernah puas dengan akhirat dan dia bosan dengan dunia ni. Dia tak pernah puas dengan akhirat ni, tak pernah puas. Rasa tak puas. Kalau dia semayang, dia rasa tak puas dengan keadaan sekarang. Aku nak dapat macam mana semayangnya salafus soleh. Aku nak dapat macam mana semayangnya Saidina Ali. Dia boleh orang cabut anak panah ketika semayang. Dia tak puas dengan akhirat ni. Aku kalau boleh, aku nak lagi. Tak puas ni. Dan dia bosan dengan dunia ni. Yang dia dah sedar. Mata hatinya dah nampak yang mana tak ada apa-apa. Maka kita jadikan orang yang berjalan menuju kepada Allah, dunia ni dijadikan jalan dia untuk menuju kepada Allah. Dia jadi, bukan dia leka. Dia leka, rupanya dah 60 tahun, tuan-tuan. Dia leka dengan harta, leka dengan dunia, leka dengan makhluk, leka dengan macam-macam. Dah 60 tahun dah umur dia. Alangkah ruginya lah kalau kita leka dengan perkara yang mengakibatkan kita kosong. Itu selalu saya bercakap dengan diri saya, apa yang dah kita dapat dalam hidup ni? Rasa dekat tak dengan Allah? Rasa dekat tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syarat pertama, taubat. Allah sebutkan dalam Quran, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi." Orang dah taubat, kemudian dia kena baikkan diri dia, jangan taubat aja kata Allah. Siapa yang bertaubat daripada kesalahannya, wa aslaha, baikkan diri dia. Sebenarnya Allah suruh kita jadi orang baik ni, tuan-tuan. Saya selalu cakap dalam kuliah saya. Jadi orang baik, jadi ayah yang baik, muslimat, jadi isteri yang baik. Kadang-kadang bila saya cakap perkara ni, jadi isteri yang baik, dia kata suami saya tak baik, macam mana saya nak jadi baik? Jangan tengok orang lain nak jadi baik. Tengoklah diri kita supaya kita dapat jadi baik. Jangan kita kata isteri saya tak baik, saya pun tak nak jadi baik. Jangan kita tengok orang, semua orang masuk neraka, saya pun nak ikutlah. Saya nak jadi baik. Kenapa saya nak jadi baik? Sebab saya nak jadi ahli syurga. Sebab syurga ni tempat orang baik-baik. Tuan-tuan,
Orang baik je boleh masuk syurga. Kita jadilah suami baik, muslimat, jadi isteri baik, jadi anak yang baik, jadi mak ayah yang baik. Kita buang dendam-dendam. Kadang-kadang mak dendam dengan anak. Janganlah. Kan dendam ni sifat tak baik. Anak dendam dengan mak ayah. Jangan. Kan dendam ni sifat tak baik. Adik-beradik dendam sama. Janganlah. Ya, saya dendam dengan kakak saya sebab kakak saya buat saya tak baik. Janganlah. Sebab dendam ni tak baik. Tuan-tuan, kita kan ada ilmu tu. Kan kita dah belajar kan? Jangan dendam dengan orang. Tapi kenapa kita tak boleh buat benda ni? Sakit Ustaz. Memanglah kita kena sakit dalam dunia untuk kita kita berehat dekat akhirat. Sebab nak syurga ni kena sakit dulu dalam dunia ni. Syurga ni bukan boleh senang-senang, rehat-rehat. Ya, apa perkataan orang sekarang? Healing. Kemudian masuk syurga. Senangnya syurga tu. Senangnya. Syurga ni susah. Kena sakit dulu. Sebab Nabi kata, orang buat jahat, kena buat baik. Kan Nabi ajar macam tu. Kalau Nabi ajar macam tu, tuan-tuan, kalau kita tak ikut, kan kita orang degil. Tuan-tuan, ini yang perlu kita buat. Bukan sekadar kita tahu. Bukan sekadar kita himpun ilmu tu. Jangan. Nanti ilmu ni dakwa kita dekat akhirat. Ya Allah, dia tahu ini, tapi dia tak buat, ya Allah. Kadang-kadang kita berdendam pasal dunia je, tuan-tuan. Bukan pasal apa. Saya ada, tuan-tuan, di kalangan keluarga saya. Bahagikan harta faraid yang tidak adil. Saya cakap dengan dia. Saya kata, tak dapat tanah dalam dunia, tak apa. Tak apa, saya kata. Besok, Allah akan gantikan pada engkau seluas mana yang telah engkau redakan orang yang berbuat zalim dengan engkau. Jangan sekali-kali engkau menzalimi mereka semula. Kalau kita dizalimi orang dan kita menzaliminya pula, kita sama-sama duduk dalam neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, percaya tak? Benda yang kita risaukan, yang kita bergaduh, yang kita berdendam ni kan kita tinggalkan. Kan kita nak tinggalkan benda tu. Tetap kita tinggal, tuan-tuan. Tetapi kita tinggalkan benda tu dalam keadaan kita bawa balik dosa. Kita bawa balik dosa dalam liang lahat. Kita bawa balik dosa di padang mahsyar. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Tapi tuan-tuan, kita nak bagi tahu jahatnya kita. Rupa aku ni masih jahat lagi. Masih jahat lagi aku ni rupanya. Aku tak boleh lagi mempercayai akan kehidupan akhirat yang begitu indah. Kehidupan syurga yang begitu indah. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga tak ada orang bergaduh. Dalam syurga aman damai. Dalam syurga tak ada masalah. Dalam syurga tak ada kesusahan. Jika kita memilih dan kita berat untuk melepaskan kehidupan dunia, nescaya kita tak akan dapat bahagian besok di akhirat. Percayalah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada semua ada media masa. Tuan-tuan tengok di luar negara,
sana terbakar, satu pulau terbakar. Mana datang api tu, tuan-tuan? Banjir datang, habis. Ribut taufan. Seolah-olah dunia ni, tuan-tuan, dah macam huru-hara dah. Ada negara yang air kering. Tuan-tuan, kalau benda tu tiba-tiba jadi tempat kita macam mana? Kita masih jahat lagi? Kita masih dendam lagi? Tak boleh ke Allah nak jadikan kat tempat kita ni? Boleh. Boleh. Allah Maha berkuasa. Jadi macam mana nak taubat? Kita dah tahu dah taubat tu. Macam mana nak taubat? Satu, datanglah kepada Allah dalam keadaan ikhlas nak bertaubat. Kita datang kepada Allah ikhlas betul-betul kita nak taubat. Bukan main-main tak? Memang kita datang kepada Allah, memang kita nak taubat betul. Bukan kita main-main. Bukan kita semayang taubat tu main-main tak? Bukan kita baca istighfar itu main-main, tidak. Kita ikhlaskan diri. Macam ni lah. Kalau kita ada salah dengan mak kita, dengan ayah kita, dan kita nak minta ampun, ke kita main-main? Kan kita datang kepada mak dan ayah kita dalam keadaan yang kita ikhlas nak minta ampun. Supaya mak ayah kita terima kita. Begitulah lebih lagi kita dengan Allah. Kita datang kepada Allah dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya Allah, boleh tak engkau ampunkan dosa aku yang masih berdendam lagi ni? Boleh tak ya Allah, kau ampunkan dosaku, aku ni masih lagi tak baik dengan keluarga aku. Boleh tak ya Allah? Aku tahu benda ni salah. Aku tahu benda ni kau marah. Aku tahu benda ni kau tak suka. Tapi aku tak kuat. Boleh tak ya Allah? Dah banyak tahun ni ya Allah. Dah 12 tahun dah ya Allah. Dah 15 tahun dah ya Allah. Aku tak mampu nak masuk neraka engkau 15 tahun. Boleh tak kau ampunkan aku ya Allah? Dengan kau ampunkan aku, maka engkau datangkan semula keluarga aku kepada aku. Cakap dengan Allah macam tu. Ya Allah, aku rindukan keluarga aku. Aku rindukan abang aku. Aku rindukan kakak aku. Aku rindukan adik-adik aku. Kami berpisah disebabkan tanah pusaka je ya Allah. Kami berpisah sebabkan harta pusaka saja ya Allah. Kami berpisah sebab harta dunia ni. Kami rindu ya Allah dengan mereka semua ni. Boleh tak engkau padamkan sifat yang tak baik dalam diri aku ni? Mintalah dengan Allah. Kan kita ada Allah. Tuan-tuan, kita ni tak mampu nak selesaikan semua masalah dan tak akan mampu sekali-kali. Yang dapat menyelesaikan semua masalah, Allah. Kita jangan kata, aku ada ilmu, aku boleh buat. Jangan. Aku ada harta, aku boleh buat. Jangan. Aku sihat, aku boleh buat. Jangan. Satu pesanan saya. Dalam hidup ini, ramai orang lupa yang dia ada Allah. Ramai orang lupakan Allah. Jangan lupa tuan-tuan, kita ada Allah. Saya ada harta, belum tentu ada harta boleh buat baik. Belum tentu tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi kita buat baik,
Belum tentu ada sihat kita buat baik. Belum tentu. Tidak akan bergerak satu zarah pun makhluk Allah ini melainkan dengan kehendak Allah. Kan saya tahu, tuan-tuan tahu. Kenapa kita tak percaya? Kita rasa kita hebat. Kedua, cara nak taubat, mengaku semua kesalahan kita dengan Allah. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Dosa pemarah, dosa berdendam, dosa membenci. Kan semua dosa kan? Semua dosa. Ya. Baru-baru ni saya bercakap. Saya kadang-kadang ada masa saya campur anak-anak muda ni tuan-tuan. Ya, kadang bersukan. Jadi saya bercakap dengan mereka. Saya kata, kamu ni kadang bersukan, ada taruh air tin. Apa nama kita cakap? Betting ya. Apa tu? Siapa kalah bayar air. Kan? Ya. Agak-agak benda tu judi tak? Judi ni dosa kecil ke dosa apa tuan-tuan? Ramai kan orang tak perasan benda tu. Banyak setiap kali main kita buat dosa. Setiap kali main kita buat dosa. Alah air je Ustaz. Berapa tahun tu kita dah buat dosa. Kita semayang. Kita puasa. Bila kita bersukan, kita berbuat dosa. Ingat tu, kita yang pernah buat dulu. Kita tak pergi kedai ekor. Kita tak main nombor ekor. Tapi kita berjudi. Ketika sukan, kita berjudi. Dan Allah tak lupa lagi dosa tu. Berapa tahun tu kalau kita berjudi. Ya. Itu belum dosa-dosa yang lain. Dosa mazmumah belum lagi. Dosa dengki, dosa sombong, dosa riya, dosa ujub. Belum lagi tuan-tuan, belum lagi. Ya. Mengaku semua kesalahan kita dengan Allah. Mengaku semua. Dosa masa kerja dulu. Mengaku semua dengan Allah. Mengaku semua. Ya Allah, aku dulu kerja 30 tahun. Aku dah buat silap, ya Allah. Patut aku balik pukul 4 petang. Tapi aku balik pukul 2, ya Allah. Tapi gaji aku ambil penuh. Ya Allah, banyak tahun aku buat ni. Ya Allah, duit tu lah yang aku makan. Duit tu lah yang aku besarkan anak. Duit tu lah ya Allah. Jangan lupa tu semua. Allah tak lupa tuan-tuan. Allah tak lupa. Ya? Dia tak pernah lupa. Bukan saya cakap ni. Kan Allah sebut dalam ayat kursi kan macam tu kan. Allah ni kan tak lupa. Yang lupa siapa? Kita. Kita lupa tuan-tuan. Kita lupa yang kita ada dosa. Kita lupa kita ada dosa. Ya. Itu yang besok bila kita sibuk dengan dunia, kita lupa dengan akhirat. Berapa tahun kalau kita dosa dalam kerja dulu. Jangan lupa. Ya? Jangan lupa. Mengaku semua kesalahan dengan Allah. Allah ni maha baik tuan-tuan. Baik semua. Allah ni baik sangat. Mengadu dengan dia. Mengadu semua.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, aku ni jahat. Dulu aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas itu dalam satu kuliah saya pernah bercakap, kenapa kita sakit? Sebab dosa kita. Kena akui, tuan-tuan. Kena akui. Bila kita dah macam ni, kita sakit. Sakit itu, sakit ini. Saya tak nak cerita sakitnya orang soleh. Saya tak nak cerita orang soleh sakit. Sebab kita ni bukan orang baik. Jadi sakit kita ini dikefarahkan dosa kita. Sebab itu kita sakit. Kita jangan mengeluh tuan-tuan sakit. Sebab memang kita jahat. Kita buat dosa ini, buat dosa itu, buat dosa ini dan buat dosa itu. Lalu Allah sayang kita, dia bagi sakit. Kita jangan tengok sakitnya orang soleh. Jangan. Sebab kita tak duduk tempat tu. Kita tak duduk situ. Jangan tengok tempat tu pada kita. Biar kita rasa diri bersalah daripada kita rasa diri kita banyak pahala. Jangan tengok dulu semayang kita, tuan-tuan. Jangan tengok dulu. Jangan tengok puasa Senin Khamis kita dulu. Jangan tengok umrah kita dulu. Tengok kejahatan kita dulu. Dah selesai belum? Tengok dulu kejahatan kita. Ketiga, kalau kita nak taubat, dah mengadu hal, dah datang kepada Allah dengan ikhlas, dah mengaku kepada Allah semua kesalahan, berharap Allah maafkan salah kita. Minta Allah, harap sangat. Ya Allah, aku harap, tolonglah maafkan salah aku. Tolonglah, Ya Allah. Salah aku dalam jual beli. Aku tak ijab kabul. Kita kalau belajar fiqah kan macam tu kan. Kalau ikut bab fiqah, jual beli pada mazhab Imam Syafi'i, wajib ijab kabul. Dah berapa lama kita tinggalkan kewajipan tu? Kita takut kalau kita tinggal semayang. Tapi kita tak takut kita tinggalkan ijab kabul di dalam jual beli. Kita tenang aja. Kita selesa aja. Kita tak rasa apa-apa aja. Lepas tu pernah saya cakap dalam kuliah saya tentang murid Imam Ghazali bertanya kepada Imam Ghazali, aku dah zikir, aku dah buat ibadat, kenapa syaitan tak lari-lari? Kata Imam Ghazali, macam mana nak lari? Syaitan ni macam anjing. Dekat badan kau ada tulang. Engkau halau lah anjing tu. Dia tak lari sebab kat badan kau ada tulang. Dekat badan kau ada makanan anjing. Dekat badan kau ada tulang sombong. Dekat badan kau ada tulang degil. Dekat badan kau ada tulang berdendam. Dekat badan kau ada tulang bergaduh. Dekat badan kau ada tulang benci. Kalau kau boleh buang semua tulang-tulang ni, larilah anjing tu. Sekali kau sergah sahaja dia lari. Adik kita halau anjing tu, tak lari-lari. Kita zikir, kita semayang, kita puasa. Dia tak lari pun. Patut kan makin semayang makin baik lah. Makin puasa makin baik lah kan.
Kan puasa ni tahan nafsu. Patut makin baik kita, makin baik kita, makin baik kita. Bila kita makin baik, kita dapat semayang makin seronok. Kita baca Quran makin seronok, kita zikir makin seronok, kita selawat makin seronok. Ni dah nak masuk bulan Maulid ni, tuan-tuan. Sekejap kan? Sekejap. Kejap, dah masuk Maulid. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lepas tu, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas tu, Rajab, Syaban, Ramadan balik. Sekejapnya kita nak puasa dah ni. Bukan pasal puasa. Pasal masa tu sekejap. Kita tak buat apa-apa ni. Kita tak buat apa-apa ni. Tak buat apa-apa ni. Tak jadi apa-apa lagi ni. Kita tak siap apa-apa ni. Ya, rugi kita, tuan-tuan. Rugi kita. Ya. Kemudian, bila dah kita berharap Allah maafkan kesalahan kita, maka lazim buat baik lepas taubat. Ni tanda taubat diterima. Lepas kita dapat bertaubat kepada Allah, baik tu jadi bertambah. Dia jadi orang baik. Guru saya ajar saya, tuan-tuan. Sombong ni kalau nak buang, ya, kalau tak boleh buang dengan ilmu, buang dengan amalan. Macam mana buang dengan amalan? Ya, kalau ada orang lebih tua pada kita, hormati dia. Kalau makan, kita yang cedokkan nasi dia. Guru saya pesan, kalau sombong ini tak boleh dibungkus, dibakar dengan ilmu, bakarlah dengan khidmat. Bakar dengan khidmat. Jumpa siapa-siapa, tengok orang boleh saya tolong angkat barang, bakar, biar bakar kesombongan ni. Bakar kesombongan ni. Kenapa kena bakar sombong ni? Sebab Nabi kata orang sombong tak boleh masuk syurga. Kalau ilmu yang ada pada kita ni tak boleh buang kesombongan tu, tak boleh bakar kesombongan tu, kata Syekh kami, bakarlah, buanglah dengan khidmat. Dengan khidmat. Ya? Tak salahlah, tuan-tuan. Kita khidmat dengan orang. Apa salah? Buang kesombongan kita. Ya? Kedua, jalan nak menuju kepada Allah, isikan hati dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ni ilmu apa? Ilmu yang boleh pimpin kita dunia akhirat. Ini ilmu manfaat. Ilmu inilah ilmu yang kita ambil, dia boleh jadi asbab, jadi alat kita pergi dunia, selamat akhirat.
Apa tanda dia yang Nabi sebut? Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah kurniakan padanya menempuh jalan kepada jalan ilmu, nescaya Allah permudahkan kepadanya jalan syurga. Kita dapat menuntut ilmu, Allah buka kita pintu baik. Kalau nak tahu ilmu tu manfaat, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita jadi orang baik. Tuan-tuan tak mahu ke duduk dalam keluarga yang baik? Dalam keluarga tu tak ada bergaduh, semua berkasih sayang. Tuan-tuan tak mahu ke duduk di dalam satu tempat yang penuh dengan kasih sayang? Tuan-tuan tak teringin ke? Yang kita dengar, tempat itu dalam syurga. Dalam syurga tak ada orang bergaduh. Sebelum nak masuk syurga, belajar jadi ahli syurga. Belajar kita jadi ahli syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan macam ni. Nanti kalau jumpa abang, kakak kita, adik-adik, tuan-tuan peluk cium mereka. Buang sombong kita, tuan-tuan. Buang sombong sebagai seorang abang. Saya tak sombong, Ustaz. Tempat kita seorang abang, kita jadi sombong. Tempat kita seorang akak, kita jadi sombong. Kita tak sadar kita sombong. Rupanya kita masuk neraka sebagai tempat seorang kakak, kita masuk neraka sebagai tempat seorang abang, kita masuk neraka sebagai tempat seorang ayah, kita masuk neraka sebagai tempat seorang ibu, kita masuk neraka sebagai tempat seorang yang sombong kepada Allah. Ini guna ilmu. Ilmu ni penyuluh. Mana ya salah aku, kita baikkan. Mananya, ini ilmu, tuan-tuan. Ilmu ni bukan dia suruh kita bercakap macam tu je, tak. Ilmu ni jadi alat kita menuju kepada Allah. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan sujud lalu menitis air mata tuan-tuan ketika menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak nak ke rasa tu? Tak mahu ke tuan-tuan nak rasa benda tu? Tuan semayang seorang-seorang dekat rumah, sujud dengan Allah. Ya Allah, hinanya aku. Tuan-tuan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tuan-tuan jatuh air mata. Hinanya aku, ya Allah. Hinanya aku di hadapan kau ni, ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak nak ke tuan-tuan? Tak mahu ke? Inilah yang guru-guru kita dapat dulu. Tok Pulau Manis dapat dulu. Tok Kupaluh dapat dulu. Kita tak dapat.
Macam mana kita nak dapat? Kita pendendam, tak dapatlah. Kita pendendam dengan orang, kita penyombong dengan orang. Macam mana nak dapat? Betul kan? Ini kan yang diajar oleh ulama kita, Tok Kupalo, Tok Pulau Manis. Betul kan, tuan-tuan? Kalau saya salah, betul kan? Saya tak pandai. Saya orang bodoh. Saya bodoh, tuan-tuan. Sebab itu saya tak suka orang panggil saya Tuan Guru ke Ustaz pun jangan panggil kalau boleh. Panggil nama je pun boleh saya. Nama Ahmad Rizam boleh. Tuan-tuan, kalau keluar jumpa saya, Ahmad Rizam, saya menyahut, jangan risau. Ya? Sebab saya kenal siapa diri saya. Saya tahu saya siapa. Saya bukan orang baik. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, saya bukan orang baik. Mana mungkin kalau orang yang baik tapi tak dapat sujud kepada Allah sehingga rasa takut dengan Allah? Mana mungkin kita rasa kita orang baik ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak merasakan apa-apa ketika menyebut nama insan yang dikasihi oleh Allah. Mana mungkin kita orang baik, kita tak pernah rasa apa-apa langsung ketika kita meletakkan kepala kita di bumi. Allah ajar kita, tuan-tuan, dengan sujud ini engkau hina sebenarnya. Tempat yang paling mulia pada anggota kita, Allah perintahkan kepada kita supaya letak pada tempat yang paling hina. Mana dia, tuan-tuan? Lantai. Tempat itu yang kita pijak. Tempat itu yang kita duduk meletakkan alas punggung kita. Kita pijak tempat itu sehingga Allah tarbiyah kita supaya kita sedar diri. Jangan sombong, jangan bongkak. Aku ajar kamu supaya kita ini sedar yang kita ni hina. Kita cium tanah hari-hari. 5 waktu tuan-tuan cium lantai. Tapi yang cium lantai itu adalah penyombong. Yang mencium lantai ini masih sombong dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang kita tak ada kita jadikan satu hubungan dengan Allah. Cuma lepas perintah wajib saja. Kan sembahyang ni kita berhubung dengan Allah kan? Kalau berhubung ada rasa tak? Tentu ada rasa. Baik. Tak lama dah ni, sikit lagi. Ketiga, nak menuju kepada Allah, beramal soleh, baikkan diri. Ini perintah Allah kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Buat amal soleh. Amal soleh ni tak susah tuan-tuan. Tak susah. Senang aja buat amal soleh ni. Selalu bagi salam dengan orang. Amal soleh lah tu. Selalu senyum dengan orang. Amal soleh lah tu. Selalu bagi makan orang. Amal soleh lah tu. Selalu kita doakan orang. Amal soleh lah tu. Orang ingat amal soleh ni semayang aja. Tak, buat amal soleh. Sayang orang lain. Amal soleh lah tu tuan-tuan. Jangan kita buat maksiat lagi. Benci orang ni maksiat. Buat amal soleh. Amal soleh ni senang. Allah tak beratkan kita pun. Sebab kita umat Muhammad. Allah tahu umat Muhammad ni lemah. Tapi dalam pada lemah ini kita berlagak, tuan-tuan. Tuan-tuan, lama mana kita nak berlagak dengan Allah? Lama mana kita nak berlagak dengan Allah?
lama mana kita nak berlagak dengan Allah. Kita takkan mampu melawan Allah. Kan kita dah tengok macam mana Allah musnahkan satu pulau yang besar. Tak ada siapa mampu lawan dia. Macam mana Allah datangkan air, musnahkan ribuan orang. Tak ada siapa mampu lawan dia. Kita kena sedar dan cepat sedar. Kita kena lekas sedar. Jangan kita masih tidak sedar. Secara tidak langsung kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh ni senang tuan-tuan. Doakan orang lain. Kenapa Ustaz nak doa orang lain? Kan Nabi doakan semua orang. Nabi pernah doakan orang yang bukan Islam tak tuan-tuan? Pernah kan? Nabi kan doakan, ya Allah, pilihlah antara salah satu Umar masuk Allah bagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kenapa aku nak doakan orang? Sebab Nabi pun doakan orang. Kenapa nak ikut Nabi? Sebab aku sayangkan Nabi. Kenapa engkau sayang Nabi? Sebab esok dekat sana tak ada siapa boleh tolong aku. Hanya Nabi je boleh tolong aku. Sebab aku sayang dia. Dekat sana besok tak ada siapa boleh tolong aku. Nabi je yang boleh tolong aku. Sebab tu aku sayang dia. Aku kena sayang Nabi. Mulai hari ni kita kena tanam dalam diri kita sayang Nabi. Tuan-tuan, sayang Nabi itu ikut apa Nabi buat. Nabi doakan orang lain. Kita nak semayang macam Nabi, kita tak mampu. Betul tuan-tuan kan? Kan kita tak mampu kan nak semayang macam Nabi sampai bengkak kaki. Betul tak? Tapi kita bengkak kaki, kita makan kan? Gaut kan? Makan sampai bengkak kaki kan? Ya Rasulullah, sekali-sekali apa salah cakap macam tu? Ya Rasulullah, aku tak mampu nak ikut ibadat kau. Aku tak mampu nak ikut sedekah kau. Kau sedekah sampai habis harta kau. Aku tak mampu ya Rasulullah. Tapi aku sayang kau. Aku doakan orang lain ni sebab aku sayang kau ya Rasulullah. Sebab orang yang aku doa ni adalah umat kau ya Rasulullah. Kita buat ni sebab sayang nak. Tuan-tuan, macam inilah. Kalau kita bertanya dengan diri kita, kenapa susah sangat saya nak berubah? Jawapan dia satu je. Tuan-tuan nak kuat, tuan-tuan selalu letakkan Nabi, Allah dan Nabi dekat depan. Ya. Letakkan Allah dan Nabi dekat depan. Kenapa saya nak buat ni? Sebab saya sayang dengan Nabi. Kan Nabi cakap apa macam ni kan? Nabi kata besok kita akan sama-sama dengan orang yang kita sayang. Satu soalan saya. Tak nak ke duduk dengan insan yang kita sayang? Siapa yang kita sayang?
Nanti kita dapat duduk dengan Nabi, tuan-tuan. Ya, kita kat Malaysia ni nak ziarah Nabi selalu tak dapat sebab jauh. Bang. Dulu abang pergi umrah, kebetulan sama dengan saya. Bulan 1 ya. Kita nak tengok Nabi hari-hari, nak ziarah kubur hari-hari Nabi, kan susah. Kita kat Kuala Terengganu. Jadi cubalah kita dapat duduk dekat seberang takir. Tapi bila kita panggil nama dia, macam kita duduk depan kubur dia. Kita duduk kat seberang takir. Tapi masa kita sebut nama dia, macam kita ada dekat depan makam Nabi. Macam seolah kita depan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sampai tuan-tuan. Sebab kita bukan duduk dekat Madinah, tetap sampai selawat kita. Dan janji Nabi, orang yang berselawat ini disambut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berkata dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selawat kita itu dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah. Jadi kita belajar setiap malam supaya kita boleh dekat Allah. Yang terakhir, jalan nak menuju kepada Allah, sabar. Sebab jalan ni susah. Susah tuan-tuan jalan ni. Kenapa kena sabar? Satu, sebab Allah sayang orang sabar. Ini ada dalam Quran kan? Dalam Ali Imran 146. Kenapa nak kena sabar? Sebab orang sabar, Allah bagi syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab orang yang aku sayang ada dalam syurga. Baik tu aku kena usaha masuk syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab insan-insan yang aku kasih. Siapa yang kita sayang? Tuan-tuan, kan kita sayang guru kita sayang ulama kan? Tak nak duduk dengan dia orang, tuan-tuan? Tak nak ke duduk dengan Datuk Guru kita? Kita kata sayang mereka. Kalau sayang, kita kena jadi orang baik. Dan untuk masuk syurga. Jadi jalan nak menuju kepada Allah, sabar. Sabar. Sebab jalan ke syurga tu tadi penuh duri. Sabarlah. Kenapa nak kena masuk syurga? Kenapa nak kena sabar? Sebab sabar, orang sabar mendapat keampunan Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dah dekat pukul 9.
Jadi saya rasa setakat ni saja yang saya mampu untuk luangkan masa dengan tuan-tuan sebelum saya tinggalkan ni nak sampai bulan Maulid dah ni, saya serulah, sambutlah kedatangan bulan Maulid ini dengan mendahulukan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang Nabi, kalau sayang Nabi, saya kalau dalam keluarga kami benda ni tak ada pun pada hadisnya, tapi sebagai mujahadah kami. Kalau saya, isteri, anak-anak, adik-beradik saya, menantu, ipar-ipar, murid-murid saya, kalau 2 bulan itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kami selalu akan baca selawat, habiskan 35,000 kali. Tiap tahun kami buat macam tu. Semua, isteri saya, anak, menantu. Dulu mula-mula bila saya suruh adik-adik, ipar-ipar, anak-anak saudara saya, kami keluarga besar tuan-tuan. Satu mak, satu ayah, hampir dekat 200 orang. Dengan cucu, dengan cicit semua. Saya keluarga besar. Jadi anak-anak saudara semua ramai. Jadi tiap-tiap tahun memang kami buat macam tu. Tiap-tiap tahun sampai je masuk Rabiul Awal, saya kata kita habiskan baca 35,000 kali. Mula-mula dia orang tanya, anak-anak saudara saya panggil saya Ayah Halang sebab saya anak ketiga. Kalau di Selangor 3 ni Pak Lang tuan-tuan. Jadi bila saya suruh tu tadi, dia orang tanya, Ayah Lang, kenapa nak kena baca selawat sampai 35,000 kali? Saya kata, sayang Nabi tak? Nak duduk dengan Nabi tak? Nak pegang tangan Nabi tak? Nak cium badan Nabi tak besok kat sana? Nak tengok tak muka Nabi? Sebab kita tak ada peluang macam Sayyidina Umar, macam sahabat-sahabat lain. Orang boleh tengok depan-depan tuan-tuan. Orang boleh pegang tangan Rasulullah. Boleh pegang. Boleh cium tangan Nabi, wanginya. Kan badan Nabi wangi kan? Dan kita baca hadis kan? Hadis tubuh Nabi ni kan wangi. Kan? Melekat bau wangi tu. Jadi kita ada satu peluang lagi. Mana peluang tu? Kita boleh tengok puas-puas besok muka Nabi, kita boleh pegang puas tangan Nabi, kita boleh jumpa Nabi bila kita duduk dalam syurga. Tapi malam ni tak adalah saya suruh tuan-tuan buat. Ikutlah. Sempena kita ni memuliakan akan bulan kelahiran Nabi. Cuma malam ni saya nak bacakan satu selawat. Selawat ni saya akan baca lepas maghrib, lepas subuh. Dan amalan ni saya dapat daripada almarhum. Dan saya tengok doa yang terakhir itu ada di dalam hadis kitab An-Nawawi, dalam kitab Azkar. Tapi doa yang 2 yang terakhir tu aja. Tapi ayah saya dia mulakan dengan selawat tu. Jadi kalau kita nak rahmat Allah, kita nak rahmat Allah dalam hidup ni, supaya kita tak gelisah, kita dipimpin oleh Allah, kita cubalah. Saya dah beramal daripada umur saya kecil tuan-tuan. Pada umur saya belasan tahun lagi. Sekarang nak sampai 60, 54.
Tak lama dah. Ya, masuk kita sampai 60. Tak tahulah umur saya sampai ke tidak 60 tuan-tuan. Sebab saya terasa sangat yang saya dah nak balik jumpa Allah. Kadang saya cakap dengan isteri dan anak-anak, aku ni dah nak balik. Aku dah nak balik dah. Itu saya tak tahulah. Tuan-tuan panjang umur insya-Allah. Baik, saya baca selawat ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa sahhil lana abwaba rizkika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa sahhil lana abwaba rizkika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa sahhil lana abwaba rizkika ya rabbal alamin. Nanti Allah bagi ketenangan, Allah bagi rahmat dekat kita. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan, saya masih lagi dapat baca maghrib, subuh, maghrib, subuh. Ya. Tak banyak-banyak, baca 3 kali. Nanti kita dapat rahmat. Dapat rahmat tu apa? Allah bagi kita umur macam ni kan. Dapat rahmat, boleh buat baik. Ya. Kemudian yang terakhir, tolonglah tuan-tuan tengok-tengokkan sekolah kita tu, Daratik Dakwah Center. Surau masjid tu dah nak siap dah. Sekarang kita tengah buat asrama. Tuan-tuan pergilah tengok-tengok. Patut-patut tuan-tuan bantu dengan doa. Tuan-tuan doalah. Kalau tuan-tuan patut bantu dengan harta, tuan-tuan bantulah. Tuan-tuan patut bantu dengan tuan-tuan bawa kawan-kawan, tuan-tuan bawalah kawan-kawan. Kenapa Ustaz nak kena buat macam tu? Inilah amal soleh saya. Inilah yang mampu saya buat baik. Kenapa nak buat baik? Sebab saya nak masuk syurga. Kenapa saya nak masuk syurga? Sebab dalam syurga tu ada Nabi. Jadi setakat ni ya tuan-tuan, saya ambil kesempatan, saya minta maaf dengan semua orang. Minta maaf ya. Minta maaf dengan semua orang. Ya, dalam hidup saya, kalau saya dah buat salah, saya dah buat silap, saya minta ampun, saya minta maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, salah-salah kami maafkanlah Ya Allah. Dosa-dosa kami ampunkanlah Ya Allah.
Sombong kami, Kau tawadukkanlah, Ya Allah. Bodoh kami, Kau tolongkanlah, Ya Allah. Kurniakan atas kami ilmu. Lalai kami dalam hidup ni, dengan kehidupan ni, Kau tolong ingatkan kami, Ya Allah, supaya kami tak terus lalai dalam hidup ni, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami sesat, tolonglah beri kami hidayah. Tegurlah kami. Jangan Kau biarkan kami terus sesat, Ya Allah. Ya Allah, kalau kami jauh dengan Kau, kami jauh, kami terus jauh, tolong panggil kami balik, Ya Allah, supaya kami dekat balik dengan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Kau himpunkan kami semua besok dalam syurga Kau sama-sama, seperti mana Kau telah himpunkan kami pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, Kau jangan lupa juga pada anak-anak kami, isteri kami, menantu kami, cucu kami, dan keturunan kami, Ya Allah. Kami sayang mereka. Kami sayang mereka, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau kami ada salah dengan mak kami, boleh tak Kau tolong ampunkan kami, Ya Allah. Kalau kami ada salah dengan ayah kami, Ya Allah, boleh tak Kau tolong ampunkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Dan mak kami dah tak ada, Ya Allah. Kami dah tak dapat minta ampun kerana mereka telah menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau kami ada dosa dengan ayah kami, boleh tak Kau tolong ampunkan dosa kami, Ya Allah. Kerana ayah kami telah pergi menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Masa mereka hidup, kami lupa, Ya Allah. Masa mereka hidup, kami lupa nak minta ampun sungguh-sungguh. Tapi bila mereka telah tidak ada di dalam dunia ini, kami baru rasa menyesal, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika masih hidup mak dan ayah kami tak sempat nak buat baik dengan sepenuhnya pada mak dan abah kami, Ya Allah. Tolonglah maafkan dosa kami, Ya Arhamar Rahimin. Kerana kami tidak mahu berada dalam golongan anak yang derhaka pada sisi Engkau, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.